Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Monita. Isu apa? Ikhtiar harta SPRM beri mizan 30 hari lagi. Suruhanjaya Pertukaran Rasuah SPRM memberi tempoh selama 30 hari lagi kepada anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mizan untuk mengisytiharkan hartanya kepada agensi anti rasuah itu. Kita tambah kita dengar respon daripada Iswadi Moni. Dia akan letak komen macam biasa. Cerita Mirzan pula. Mirzan baru-baru ini diminta isytihar harta oleh SPRM. Okay. Mirzan dan Mohzani lah. Dua anak Tun Mahathir diminta untuk isytihar harta. Dan mereka diberi 30 hari. Sekiranya tidak boleh isytihar dalam masa 30 hari, mereka boleh didakwa sebagaimana kes Daim. Tapi Mirzan kata tak boleh. 30 hari tak cukup. Ialah daripada tahun 80-an, 40 lebih tahun dia nak kena tengok balik. Susah lah dia kata. Isytihar harta SPRM beri Mirzan 30 hari lagi. Tambah lagi 60 hari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberi tempoh selama 30 hari lagi kepada anak bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir Mirzan untuk mengisytiharkan hartanya kepada SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki berkata ini setelah ahli perniagaan itu meminta tempoh untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan kepadanya dan adiknya Mohzani mengikut Seksyen 36 Akta SPRM. Bagaimanapun lanjutan itu hanya diberikan kepada Mirzan, manakala Mohzani masih perlu memenuhi notis 30 hari. Ya, kami benarkan lanjutan 30 hari lagi. Untuk Mirzan je, Dato' Mohzani rasanya tak ada lagi tambahan lanjutan. SPRM telah menyerahkan notis kepada Mirzan untuk membawa Mohzani di bawah Seksyen 36 untuk memaksa mereka membuat isytihar harta dalam tempoh 30 hari. Kan? Dalam tempoh 30 hari. Okey. So dalam perkembangan yang sama juga, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sahkan bahawa beliau disaman oleh Daim. Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan dia telah menerima saman yang difailkan oleh bekas Perdana Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Katanya surat tuntutan saman oleh bekas Perdana Menteri Bendahari UMNO itu antara lain menyatakan mengenai tindakan SPRM yang didakwa tidak mengikut prosedur. Azam berkata demikian semasa hadir dalam majlis dialog integriti. Baru-baru ini saya kena saman oleh Tun Daim. Daim saman saya kerana padanya tindakan Ketua Pesuruhjaya itu adalah salah. Saya tak boleh dedahkan maklumat. Jumaat lalu Peguam Daim berkata kenyataan dibuat pegawai tertinggi SPRM itu mengenai bekas Menteri Keuangan itu adalah tidak wajar. Menurut Rajesh Negaran, kenyataan Azam bahawa SPRM mengisytiharkan Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa adalah sangat memudaratkan hak perlembagaan bekas Menteri Kanan itu untuk mendapat pencerahan yang adil kerana kes mahkamah masih berjalan. Katanya kenyataan itu secara konsisten menyiratkan atau menyatakan secara jelas bahawa Daim bersalah dan jelas mengabaikan anggapan tidak bersalah yang menjadi asas kepada sistem. Selain kenyataan secara langsung, terdapat juga kebocoran yang tidak berkesudahan melalui apa yang dinamakan sebagai sumber SPRM dan sebagainya. Sehari sebelumnya Azam berkata SPRM mungkin memanggil Daim untuk di soal siasat semula untuk membuat pengesahan mengenai harta-harta yang tak diisytiharkan. Azam bagaimanapun enggan mendedahkan lebih lanjut, tetapi sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut antara aset lain ialah hartanah, saham dan akaun bank di Malaysia dan luar negara. Okey. Ini tertarik saya sebab mereka mempersoalkan daripada segi subjudis. Adakah tindakan Azam Baki mempersoalkan bahawa berkemungkinan Daim mempunyai harta yang lebih banyak lagi di luar negara itu adalah subjudis? Kan? Adalah subjudis. So itu satu persoalan kita kata. So tak apalah kan? Kita akan lihat nanti. Dan saya tertarik sebab biasanya konsep subjudis ni adalah menyentuh dalam kehakiman terutama di Britain di mana masih ada menggunakan sistem juri. Sebab di kat Malaysia kita tak ada sistem juri. Kita menggunakan sistem, kita dah hapuskan lama sistem juri di mana keputusan itu ditentukan oleh hakim. Dan hakim seperti kita tahu profesional dan dia tidak terikat ataupun terpengaruh dengan mana-mana kenyataan ataupun social media dan sebagainya. Okay. So daripada situ saya tertarik lah kalau kes ini dibawa nanti dan insyaAllah kita akan lihat sama-sama apakah keputusan dan bagaimana kes subjudis ini sama ada boleh diterima atau tidak dan mungkin jadi presiden kepada kes-kes yang lain. Satu kenyataan. Bersatu persoal janji Anwar, isu noktahkan kemiskinan rakyat. Okay.
Shah Alam, Parti Peribumi Bersatu mempersoalkan janji Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai matlamat menoktahkan isu miskin tegar di negara ini. Ketua Penerangannya Datuk Razali Idris berkata, setelah setahun berjanji akan menyelesaikan perkara itu, kini beliau menggesa institusi zakat menambah baik kualiti perkhidmatan agar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tegar. Setahun lalu, Anwar begitu bersemangat untuk menoktahkan isu miskin tegar di negara ini. Rakyat menyokong. Mana dia tadi? Jelasnya pengumpulan dana yang zakat yang tinggi patut digunakan untuk selesai masalah asas rakyat dan bukannya tujuan sampingan. Okay. Menurut Razali, sekiranya janji telah dibuat, maka ia perlu ditunaikan kerana institusi zakat punya peranan dan fungsi berterusan. Adakah sudah tidak ada cahaya untuk mengambil iktibar membasmi miskin tegar sehingga mula mengambil alih tumpuan rakyat bahawa institusi zakat pula yang bertanggungjawab menoktahkan miskin tegar, ujarnya. Selain itu, beliau mempersoalkan kenyataan Anwar yang mengatakan usaha membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, Melaka Negeri Sembilan sudah mencapai status 100%. Baik. Yang pertama sekali, pernahkah kita dengar pemerintahan sebelum ini, termasuk pemerintahan Muhyiddin Yassin atau pemerintahan Ismail Sabri atau pemerintahan yang sebelum ini, bercerita tentang usaha untuk nak menoktahkan miskin tegar? Pernah ke? Okey, dia aim, dia ada goal. Dia kata, hopefully setahun kita akan berusaha untuk menoktahkan miskin tegar. Sekurang-kurangnya dia ada goal, tuan-tuan. Jangan kata, diorang ni jangan kata ada goal. Padang pun tak ada. Ya, mungkin tak berjaya, tak apa. Tetapi satu berita yang saya baca, sudah mula penurunan 33%. Kita kata. Dan laporan mengatakan kadar miskin tegar, kita bukan cerita miskin, kita cerita miskin tegar, sudah mula ada berkurangan dan ada yang sudah berjaya di-eliminate. Miskin tegar ni, tuan-tuan, definisi miskin tegar ini, bukan yang, tuan-tuan jangan bayangkan yang sakit, yang terlantar, yang cacat, bukan itu. Mereka ni sihat tubuh badan, tetapi pendapatan mereka memasukkan mereka dalam kategori miskin tegar. So, cara untuk elevatekan mereka keluar daripada keadaan miskin tegar adalah dengan bukan menyediakan pendapatan, mendidik, mengajar, memberi skill sehingga mereka mendapat pendapatan yang boleh keluarkan mereka daripada kategori miskin tegar. Miskin tegar di setengah kawasan, pendapatan isi rumah bawah 500 ke 800 macam tu. So, kalau pendapatan dia 1,000, 1,500, maka dia telah keluar daripada kategori miskin tegar. Dia masih mungkin kategori miskin, tetapi dia bukan miskin tegar. Poinnya adalah sini, tuan-tuan. Kerajaan dah pun menyediakan mekanisme kerana dia ada aim, dia ada goal. Bila kita ada goal, kita ada kita punya sasaran. Of course, kita nak letakkan objektif kita pada sasaran itu, kita nak letak timeline. Mungkin kita tak capai 100% apa yang kita target. Saya tak tahu data terkini bagaimana, mungkin ada jawapannya nanti. Tetapi sekurang-kurangnya, dengan aim tersebut, kerja telah dilakukan, usaha inisiatif dilakukan. InsyaAllah, kalau tak pun tahun ini, ada masa dan ketika kita akan berjaya eliminate perkara ini. Soalan saya, kerajaan sebelum ini dah buat ke? Soalan saya, apa inisiatif mereka selain pecah tabung sendiri, bagi pada rakyat duit KWSP sendiri, selain daripada itu, apa usaha kerajaan sebelum ini untuk nak menamat dan menoktahkan miskin tegar? Of course, tuan-tuan, kita kata, yelah, aku tak berasa pun ni sebab kau bukan miskin tegar, sebab tu kau tak berasa. Ini usaha untuk membantu menamatkan miskin tegar. Okey, yang kedua, dia persoalkan. Anwar bercakap kepada zakat dan sebagainya, tuan-tuan. Of course lah, kita ada kerajaan pusat. Dalam masa yang sama, dia ada satu lagi agensi di peringkat negeri, iaitu zakat. Zakat ni, tadi saya dengar khutbah juga, khutbah Jumaat, dia kata bahawa zakat adalah yang paling dekat sebenarnya dengan rakyat. Pusat zakat ni antara yang paling dekat dengan rakyat. Jabatan Kebajikan Masyarakat, pegawai dia tak ramai. Zakat, terutama negeri yang kaya macam Sarawak, macam Selangor, macam Penang, dia punya pendapatan kalau tak ratus juta, bilion. Mungkin ratus juta lah pendapatan setahun dia. So, daripada kos, dari segi dana, semua itu ada untuk dia nak melakukan usaha dan kerja mereka. Now, disebabkan oleh ada dana tersebut, maka adalah baik negeri-negeri ini juga membantu kerajaan pusat. Terutama dalam mengenal pasti, mungkin
ada senarai golongan miskin-miskin tegar ini yang kita tercicir. Yang miskin tegar terutama yang kita tercicir. Kita kena ingat, miskin ni mungkin kita tahu dia miskin kerana mungkin dia isi padu, mungkin dia ada IC, mungkin dia maklumat yang mungkin kerajaan persekutuan ada. Tetapi ada juga di peringkat negeri yang mana kita tak ada maklumat tentang dia orang. Yang kerajaan negeri je tahu. Kerajaan negeri je tahu. Saya bagi contoh tuan-tuan, ada satu rumah dekat Kuching kat Sarawak. Dia didiami oleh pasangan dah tua betul. Yang saya pergi melawat tengok rumah dia, bantu mana yang boleh. Saya tanya pada makcik tu, tak ada anak ke? Saya tanya. Anak ada tapi dia orang dah kerja jauh, kerja kat Semenanjung dia kata. So anak tak ada bagi bantuan, kami tak kontak anak. Maksudnya dia dah, saya tak tanyalah lebih sama dia orang gaduh lost contact ke atau tak kontak langsung ke, tapi saya tanya ada tak handphone. Dia tak tahu nak pakai handphone tu macam mana pun. So golongan sebegini tercicir dan saya buat laporan, saya hantar pada Baitul Mal untuk Baitul Mal datang dan Baitul Mal Sarawak datanglah untuk bagi bantuan pada mereka. So ini antara golongan yang mana bukan setakat mungkin Baitul Mal, zakat, tak tahu pun maklumat tentang mereka. So kita sebagai NGO, kita bagi maklumat kepada Baitul Mal dan juga zakat dan Baitul Mal bagi maklumat tu kepada pusat. So kita saling bantu-membantu. Bukannya tengok kau buat kerja, kau usaha kau ni nak bantu rakyat miskin. Kenapa ni tak boleh? Kenapa tu tak bagus? Kenapa minta bantuan zakat? Dia persoalkan macam tu. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia nak tolong orang miskin. Sekurang-kurangnya dia nak tolong orang miskin. Kan? Sekurang-kurangnya dia ada usaha nak tolong orang miskin. Yang kurang nak tolong orang untuk jadi lebih kaya. Bukan orang lain, orang ke orang juga. Betul tak? Kesian. Saya bawa jugalah, saya sambung lagi. Lepas tu, baru-baru ni, bila ada masalah dengan beras tempatan dan juga beras import kan. So, kerajaan memperkenalkan beras madani. Itu pun dipersoalkan. Sediakan kertas putih bukan beras madani, PAS Pahang. Masalah kekurangan beras putih tempatan di pasaran sejak hampir setahun lalu perlu dijelaskan dengan lebih bertanggungjawab. Kata oleh kerajaan madani, kata Timbalan Pesuruh PAS, Anda Suharabu. Justru itu katanya PAS Pahang mencadangkan kerajaan persekutuan menyediakan satu kertas putih supaya segala persoalan membelenggu pemikiran rakyat dapat dijawab. Anda Surah menegaskan rakyat berhak mendapat penjelasan menyeluruh dalam isu beras kerana keperluan paling asas dan digunakan secara meluas oleh penduduk Malaysia. Okay. Saya jawab. Yang pertama sekali saya setuju. Kalau ada kertas putih tu saya setuju. Tapi dalam masa yang sama jangan hentikan kerajaan nak sediakan beras madani. Kita tak boleh lah. Okey, jangan bagi beras, sedia kertas putih dahulu. Tak, dia nak bagi beras, bagilah beras. Sediakan kertas putih, saya setuju. Sediakan kertas putih. Itu saya kata tadi. Dia dah nak bantu rakyat, biar je lah dia bantu rakyat. Yang kita persoalkan dia bantu rakyat tu kenapa? Patutnya, dia orang ni, terutama orang PAS ni lah yang menyokong. Kita menyokong usaha membantu rakyat. Kita menyokong usaha membenteras kemiskinan. Kita sokong. Kalaulah ada korupsi dalam usaha itu, yang tu korang bantai lah tu. Cukup-cukup. Kalau ada salah laku korupsi, penyelewengan, yang tu bantai cukup-cukup. Tapi dia tolong rakyat. Bagi beras dikatakan salah. Nak tolong miskin tegar dikatakan salah. Yang tu saya pelik. Sepatutnya kamu bukan, tak nak berterima kasih kepada kerajaan, tak apa. Tapi bantu, kita kata. Usaha, tak payah puji pun tak apa. Baik, kita sekarang ini menganggap usaha untuk bagi beras madani dan juga menoktarkan miskin tegar itu bagus. Tetapi, kita perlukan juga satu kertas putih supaya kita tahu keadaan beras tempatan semasa. Okay, I agree. Ini dia kata apa? Lebih baik sediakan kertas putih daripada bagi beras madani. Apa punya pemikiran macam ni, tuan-tuan? Kadang saya pelik lah dengan pembangkang ni. Teruk betul lah diorang. Orang bantu rakyat pun diorang persoalkan. Saya tak faham dengan apa yang berlaku, yang apa pemikiran yang diorang ada dalam kepala otak diorang. Sebab apa, tuan-tuan? Ini sambungan. Saya kata kita akan menuju ke direction yang betul kalau kita dipimpin oleh orang yang betul. Orang yang tak melihat bagaimana aku nak mengayakan diri aku. Macam mana aku nak mengayakan anak bini aku. Kalau kita fikir betul-betul, tak.
Kita komen saya baca detail sedikit lagi. Ketua Pusahanjaya SPRM Azam Baki berkata ini selepas ahli perundingan itu meminta tempoh untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan kepadanya dan adiknya. Muqtani mengikut Seksyen 3 Bandar Akta SPRM yang memerlukan mereka mengisytiharkan dalam tempoh 30 hari. Bagaimanapun lanjutan itu hanya diberikan kepada Mirzan. Maulana Mughani masih perlu mematuhi notif asal 30 hari. Ya, kami benarkan lanjutan 30 hari lagi. Okeylah tuan-tuan. Kita tengoklah apa keseluruhan kes anak tu M ni. Okey, mari terus menyokong kerjaan perpaduan Dapat Ibrahim. Assalamualaikum.